Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. 2 minggu lepas kita telah memulakan huraian Rabbil Alamin yang sering dimaknakan Tuhan semesta alam. Sebagai hamba yang dicipta Allah Subhanahu wa taala, tiada pilihan lain bagi kita setelah mengakui Allah semesta alam, Allah yang mencipta alam ini. Kita kena tunduk dan patuh mengikut peraturan yang telah ditetapkannya, di mana peraturan-peraturan ini semata-mata memberikan faedah kepada mereka yang patuh, kepada mereka yang taat. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, hendaklah kita mematuhi peraturan-peraturan hidup berkeluarga yang diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 minggu lalu kita telah menjelaskan bahawa kita dicipta Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Antara sifat orang yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam kehidupan berkeluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat atau di mana saja dia berada, orang-orang yang benar-benar boleh menerima prinsip tanggungjawab. Ini telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, tidak terdiri dari orang-orang yang zalim, yang fasik, yang fajir dan lalai terhadap Allah, serta bertindak melanggar batas yang ditetapkan. Itu ciri orang-orang yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berkeluarga, bila kita mengaitkan Rabbil Alamin, ikrar kita, pengakuan kita, pengiktirafan kita bahawa Allah itu Rabbil Alamin, maka hendaklah kita jangan menzalimi sesiapa, khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Bila disebut perkataan zalim, selalu terlintas dalam kepala, zalim tu ialah orang-orang yang membelasah orang lain, artinya orang yang mencederakan orang lain. Selalu digambarkan kezaliman dalam bentuk kekerasan fizikal. Sebenarnya zalim mengikut makna yang termaktub dalam kamus Arab yang terkenal, iaitu Al-Munjid. Zalim itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka ia tidak dianggap zalim, dia dianggap adil. Kerana zalim ni lawan kepada adil. Dan adil bukanlah, katalah kita ada anak, yang satu dekat junior college, yang satu dekat primary school. Kita kata kita adalah bapa yang adil, maka kita bagi anak kita dekat sekolah rendah $2 misalnya. Untuk berlaku adil, kita bagi yang dekat junior college $2. Cukup ke tak cukup agaknya? Kita kata kita adil, mesti bagi sama rata. Kalau yang kecil dapat 2, bapa yang besar pun bapa bagi 2 juga. Sedangkan keperluan berbeza.
Yang dekat primary school dengan dekat junior college keperluan berbeza. Atau kita bagi yang dekat junior college ni $6 ke $5 satu hari. Yang dekat primary school pun kerana nak adil kita bagi dia juga $5. Terserah kepada dia nak belanja apa pun. Kerana nak menampakkan keadilan. Itu adalah merupakan satu kesilapan dalam mengertikan adil. Kerana adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau agaknya yang junior college ke, yang dekat politeknik ke, memerlukan $6 ke $8 sesuai dengan keperluan dia. Kalau yang dekat primary school mungkin diperlukan $2 ke $3 ke, mengikut keperluan dia. Artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak berbuat demikian, artinya orang itu tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil, melakukan satu kezaliman. Katalah dalam hidup berkeluarga, kita laki-laki adalah merupakan pelindung kaum wanita. Laki-laki adalah contoh kepada kaum wanita dalam hidup berkeluarga antara suami dan isteri. Dan sebagai suami juga dia bertanggungjawab di atas keperluan isterinya. Sekarang ada trend barulah yang diumumkan yang berlaku dalam masyarakat bukan Islam. Selalunya disebut orang housewife. Sekarang ada pula house husband. Jadi suami tak payah kerja. Yang kerja isteri je. Jadi isteri basuh sekarang lampin, sekarang pun tak ada musim lampin lagi kan. Zaman saya dulu adalah basuh lampin. Zaman sekarang tu pakai diaper, pakai buang. Cuma nasib baik pinggan kat rumah tu tak pakai, tak buang terus. Masih pinggan tu masih boleh basuh lagi lah dalam rumah tangga. Kalau pakai buang pun boleh jugalah. Pakai buang tu tengah mengamuk, lepas pakai dia campak, dia buang. Atau tak sempat pakai, dia pecahkan, dia buang. Jadi kalau seorang suami memilih dia menjadi house husband, isteri bekerja tungkus lumus, yang dia dekat rumah saja, malas kerja, ini tak adil. Kerana sebagai suami, dia mesti meletakkan dirinya sebagai orang yang mencari nafkah bagi keluarga. Tetapi kalau si isteri yang bekerja, yang dia tidak mahu bekerja, dia menzalimi isterinya. Walaupun dia tidak memukul isteri, tapi dia zalim. Kerana tidak meletakkan dirinya di tempat yang sepatutnya dia tempatkan. Dan bila ini berlaku, mungkin kerana sayang, seminggu isteri tak apalah abang duduk rumah, sebulan tak apalah. Tapi kalau ada bertahun-tahun, seolah-olah suami tadi memperhambakan isterinya. Maruah suami akan terjejas. Kalau selama setahun dia tak bagi nafkah, lepas tu dia nak harap isteri itu menghormati dia, agaknya boleh tak isteri menghormati suami? Tentu isteri tak hiraukan. Kan suami tidak memainkan peranan sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, sebagai role model kepada anak-anak dan kepada isteri. Dia zalim. Dan bila dia zalim, maka dia termasuk dalam golongan orang yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tidak menyukai orang yang zalim. Dia telah menganiaya isterinya. Dan sepatutnya menjadi role model dalam kehidupan berkeluarga, tidak menjadikan dirinya demikian. Dengan tidak secara langsung dia telah menyemaikan dalam jiwa anak-anak satu sifat tidak bertanggungjawab. Kecualilah
memang dia sakit memanjang, jadi isteri sanggup berkorban, itu lain. Tapi kalau dipilih untuk duduk di rumah, ini akan timbulkan banyak masalah. Zalim. Kemudian ada orang kata, kalaulah isterinya itu gaji lebih besar daripada suami, isteri gaji 5,000, kalau suami pergi kerja cuma dapat 2,000, baiklah isteri kerja, suami duduk kat rumah, jadi patung je kat rumah. Kalau dari segi logik kepala, yang betul lah, daripada dia keluar, daripada isteri duduk kat rumah 5,000 tak dapat sebulan, kalau suami saya keluar cuma dapat 2,000. Kehidupan berkeluarga bukanlah berdasarkan keuangan semata-mata. Perkara ini sepatutnya siapakah yang lebih utama untuk mencari nafkah? Kita kata dari segi hukum Islam, kewajipan suami. So Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, kafa bil mar'i itsman ayudayya ma yakut. Cukup untuk menjadi sumber dosa bila seseorang itu gagal, atau bila seseorang itu tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib ditanggungnya. Jadi suami tadi yang tidak mau bekerja dianggap berdosa kerana mengabaikan nafkah. Tapi kalau dikata ini macam mana pula berdosa, isterinya rela, isteri yang nak pergi kerja, dan isteri tadi sanggup untuk bertungkus lumus. Kalau begitu, isteri makan hasil pendapatan isteri, suami makan hasil pendapatan isteri. Kalau suami tadi bertanggungjawab memberikan nafkah, tetapi dia tak beri, sedang isteri tak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada suami, tetapi isteri yang dapatkan untuk suami, sebenarnya isteri tadi memberikan sedekah kepada suaminya. Ini bukan tanggungjawab dia, tapi dia berikan. Ini merupakan sedekah. Adakah seorang suami sentiasa mengharapkan sedekah daripada isterinya? Adakah dia tak punya maruah untuk mengharapkan sedekah daripada isterinya? Walaupun katakan isteri rela, tapi kalau diberi kepada suami, itu sedekah. Sedangkan selagi ada tenaga berupaya, kita tidak boleh mengharapkan sedekah daripada orang. Tanpa sedekah tidak boleh hidup, kecuali memang tak laratlah untuk bekerja. Dan Islam pun tak menggalakkan seorang mengharapkan sedekah daripada orang lain untuk hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bermaksud tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Artinya disuruh jangan mengharapkan dari orang lain, mestilah cuba bekerja selagi ada kemampuan. Malah terdapat juga hadis yang tidak menggalakkan kita meminta-minta. Hadis bermaksud di akhirat kelak akan dibangkitkan mereka yang suka meminta-minta semasa hidupnya di dunia. Jadi mereka ini akan dibangkitkan di akhirat kelak yang suka meminta-minta dalam keadaan muka yang tidak berkulit. Kalau muka dah tak ada kulit, artinya dah dibangkitkan macam tengkorak lah, dah tak ada kulit. Artinya dalam dunia ni tak ada maruah. Orang yang menadah tangan sentiasa, dia tidak ada maruah, maka dia akhirat dibangkitkan
dalam keadaan yang menggerunkan. Ini kalau sentiasa mengharap keuangan isteri ataupun tanpa isteri akan menyulitkan kehidupan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks hari ini, suami bekerja, isteri bekerja. Tadi kita katakan kalau suami nak duduk kat rumah, isteri nak bekerja. Walaupun gaji suami isteri mahal, suami tadi tidak boleh sentiasa mengharap. Dia mesti berusaha, dia mesti berikhtiar supaya maruah dia sebagai ketua keluarga tidak dipersoalkan. Autoriti atau tanggungjawab yang ada padanya tidak dipertikaikan. Jadi kalau sama-sama bekerja, suami bekerja, isteri bekerja, ini lumrah dalam hidup hari ini. Jadi kalau mereka nak sama-sama bekerja, tak ada masalah. Syaratnya, hendaklah bila sama-sama bekerja, sama-sama boleh bertolak ansur, sama-sama nak saling membantu. Dan biasanya kalau isteri bekerja pun, dia nak meningkatkan keupayaan ekonomi keluarga. Kalau suami bekerja seorang, bolehlah cukup makan, anak sekolah boleh cukup. Tapi kalau ditambah dengan isteri bekerja, boleh makan angin pergi Australia, boleh pergi makan angin pergi Langkawi ke mana ke. Artinya dia menyokong supaya kehidupan berkeluarga lebih selesa. Tak jadi masalah. Ke dalam kehidupan berkeluarga, kita hendaklah saling bantu-membantu. Janganlah pula isteri dah penat bekerja, kemudian suami tidak mahu membantu. Segala-galanya dalam rumah tangga isteri nak buat, walaupun dia penat, dan suami relax saja. Ini tak boleh lah. Kadang-kadang ada kita rasakan, setengah orang merasakan, kalau suami tolong isteri dalam kerja-kerja rumah tangga, dianggap suami ni kena queen control. Pernah berlaku lah satu kes, isteri kat rumah, suaminya tolong. Kemudian mak mertuanya datang. Mak mertua datang, tengok suami tengah bantu isteri. Waktu itu tengah sidai kain ke apa, lebih kurang begitulah. Kemudian mak mertua tegur, "Hei, Mat, apa engkau ni? Kena kontrol ke? Takkan macam itu isteri kau tak boleh buat?" Ni tak patutlah. Memang kalaulah cadar tu besar, cadar tu bukan isteri pakai, suami yang pakai juga. Kadang-kadang suami yang lebih banyak buat kotor atas cadar tu daripada si isteri. Tapi kalau basuh, dah basuh, takkanlah besar-besar gitu. Isteri nak ulurkan, takut isteri pula jatuh ke bawah. Jadi mak mertua tegur macam gitu. Ni fikiran lama. Suami isteri bekerja mestilah boleh tolong satu sama lain. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat, walaupun Rasulullah tak bekerja, walaupun isteri-isteri Rasulullah tidak bekerja, yang bekerja Rasulullah lah sebagai macam-macam. Tapi Rasulullah masih sanggup untuk membantu isteri buat kerja-kerja rumah. Dan Rasulullah tak cerewet. Umpamanya sebagai contoh, bila Rasulullah bermalam di rumah Aisyah, kemudian pada paginya Rasulullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha,
apakah sarapan untuk kita pagi ini? Lebih kurang macam itu. Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab, ya Rasulullah, pagi ini tak ada apa-apa. Kalau kita agaknya lain sikitlah jawapannya. Tetapi Rasulullah katakan, kalau tak ada apa-apa, saya berpuasa. Katalah hari Senin kita nak pergi kerja ke apa ke, kita tengok tak ada apa-apa yang nak dimakan pada pagi itu, air pun tak terhidang. Adakah kita cakap dengan isteri kita, saya berpuasa hari ini? Ataupun suara kita lebih tinggi daripada tazan, apa yang kau buat? Kita nak contoh sebuah keluarga yang baik yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memanglah kaum lelaki ni suka nak contohi Rasul dalam bab 4 je. Dalam bab nak 4 suka nak contohi Rasul. Jadi zalim bila meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Rabbil Alamin mengajar kita supaya menjadi khalifah Allah dan dalam kehidupan berkeluarga tidak melakukan kezaliman. Kalau kita tengok belakang saat nikah, setiap pasangan yang bernikah dia akan buat taklik. Dia kata dia tak akan tinggalkan isteri selama 4 bulan atau lebih. Dia tidak akan mencederakan, dia tidak akan memalukan, dia tidak akan merosakkan harta benda suami. Tapi kadang-kadang ada suami yang torture mental isteri. Ini juga satu bentuk kezaliman. Mental torture lebih teruk daripada physical torture. Kalau physical torture paling-paling banyak pergi hospital, lebih daripada itu matilah. Itu physical torture. Tapi mental torture kadang-kadang berpanjangan. Dia pun pergi hospital juga. Tetapi pergi hospital cuma satu je hospital kat Singapura, IMH, Institute of Mental Health. Boleh jadi gila kalau kena mental torture. Ini pun zalim juga. Jadi kalau bercakap dengan, kalau kita katakan suami yang zalim dengan kata-kata, dia torture isteri dengan kata-kata dia, zalim. Kerana sepatutnya dengan isteri nada yang lembut. Kalau nak didik pun dengan hikmah, dengan bijaksana, bukan dengan maki hamun, bukan dengan ugutan, bukan dengan cuba menggunakan kata-kata yang mengguris hati dan perasaan isteri. Jadi orang Islam yang mahu beriman, bila menghayati Rabbil Alamin dalam hidup berkeluarga, dia tidak akan melakukan kezaliman dalam apapun bentuknya. Contoh lain, sebagai pemimpin, dia wajib memastikan anggota keluarganya terasuh rohani mereka. Artinya dari sudut keagamaan, mestilah isteri dan anak-anaknya diberikan sesuai dengan keadaan mereka lah. Sekiranya seorang suami mengabaikan tentang pendidikan agama anak-anak, sebagai bapa kewajipan dia tapi dia tak laksanakan, maka dia zalim. Dari sudut kerohanian, dia telah menzalimi anaknya. Kerana anak-anak ini perlu ada bekalan iman, perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia seorang manusia yang sentiasa berada di landasan yang betul, di landasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala.
melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia abaikan, dia sibuk cari makan untuk besarkan anak, tapi dari segi kerohanian dia abaikan, ini adalah merupakan orang tua yang zalim. Berat sebelah. Dari segi dunia cukup, tapi dari segi melengkapkan keakhiratannya tak cukup. Dia akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kenapa menzalimi anak-anaknya dengan tidak memberikan ataupun menyemaikan keimanan yang boleh menjadi bekalannya bila dewasa, bila mempunyai anak pinak dan sebagainya. Jadi kezaliman banyak berlaku pada hari ini. Kita tak nampak, zahirnya kadang-kadang baik, tapi dalam kehidupan berkeluarganya dia adalah orang-orang yang zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, pertama dia pertama dalam kehidupan berkeluarga janganlah berlaku zalim. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang kedua, janganlah bersifat fasik. Fasik berarti terkeluar daripada jalan yang hak. Artinya jalan ni jalan lurus, tapi dia melencong keluar. Kalau dikatakan ini wajib dibuat, tapi dia tak buat, dia keluar, ini dinamakan fasik. Jadi kalau katalah suami wajib beri nafkah, tapi kerana isteri bekerja, dia kata tak payah bagi nafkah, dia dah kerja, dia boleh untuk dirinya, untuk keluarga, terserah kepada isteri. Jadi kalau dia tak bagi nafkah, sedangkan memberi nafkah itu wajib, maka lelaki itu fasik. Yang menjadi kewajipan tidak ditunaikan. Jadi siapa sahaja yang bertanggungjawab, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tanggungjawabnya, tetapi dia tidak menjalankan tanggungjawab itu, dia termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Tapi kita tak boleh lah, orang tu katalah orang tu tak salah, lepas tu kita kata wahai orang fasik, tak boleh. Kita tak boleh gelar-gelar. Kita ambil tahu apa makna fasik, tapi kita tak boleh gelarkan orang itu fasik, tak boleh. Kerana kita tak boleh mengata orang, kita tak boleh mengumpat orang. Cuma sebagai iktibar bagi kita, untuk maklumat kita, apakah erti fasik. Jadi kalau kita tahu erti itu, kita akan cuba untuk melaksanakan apa juga tanggungjawab yang ditetapkan kepada kita, mengikut apa yang termampu kita lakukan. Sebab kalau tidak, maka termasuk dalam golongan orang yang fasik. Artinya dia tidak memenuhi ikrarnya yang menyebut Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan saja mencipta alam, meletakkan peraturan, maka peraturan itulah yang patut dijunjung dan yang patut diamalkan dalam kehidupan seharian. Itu yang kedua. Jangan fasik dan jangan zalim. Dan yang ketiga, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berkeluarga dan di mana saja, janganlah dia menjadi orang yang fajir. Kalau fasik, yang diwajibkan dia tak buat, itu fasik. Kalau fajir, dia cenderung melakukan keburukan. Fajir, di mana bila cenderung saja dia akan melakukan. Orang fajir, orang yang juga melakukan dosa-dosa yang dilarang dia akan buat. Tadi yang wajib tak buat, tapi yang fajir ni, yang dilarang pula dia buat. Sudah banyak orang yang melakukan
perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berkeluarga, bila Allah Subhanahu wa taala larang, janganlah dibuat. Macam-macam hal manusia dalam kehidupan berkeluarga ini. Pernah juga saya jumpa dan beberapa kali berlaku. Kadang-kadang yang no entry suami nak enter, ini one way traffic, keluar je boleh, masuk tak boleh. Suami dia tak kisah. Dia nak masuk juga, no entry pun tak juga. Yang ada, kita tahulah, bagi isteri kadang-kadang ada masa dia stop, dia rehat. Waktu itu nak uji suami lah, tahan ke tak tahan bila isteri berehat. Yang ada suami nak bedal juga. Orang kata macam color blind lah. Merah pun dia anggap hijau juga, go. Ini bahaya. Ini orang yang fajir, yang dilarang dia nak buat. Ciri-ciri sebagai khalifah Allah dalam kehidupan berkeluarga tidak dimiliki. Jadi inilah, bila kita menyebut Rabbil Alamin, bukan saja kita mengakui Allah Tuhan semesta alam, maka peraturan yang ditetapkan oleh Allah hendaklah dijunjung dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi setakat ini untuk kali ini. Kemudian ada soalan bertulis yang ada di tangan saya. Jadi kalau tuan-tuan tak mengemukakan pertanyaan, bolehlah dikemukakan sama ada bertulis ataupun dengan lisan. Soalan yang diterima, ibu saya gembira apabila saya datang ke rumahnya di Johor pada malam Jumaat dan bersamanya hingga hari Sabtu pagi. Daripada malam sampailah pagi, kami dapat berbual dan salat subuh bersama di masjid berdekatan. Sebelum saya pulang ke rumah saya di Singapura, saya lakukan begini setiap-tiap minggu. Isteri saya tidak suka dengan arrangement ini, kerana dia kata kenapa mesti tidur di rumah mak. Jumpa saja untuk beberapa jam saja cukuplah. Kenapa nak tidur sampai pagi Sabtu? Ibu dan isteri saya ingin saya tanya, pertama, apakah panduan-panduan yang relevan untuk menentukan siapa yang reasonable dan siapa yang tidak reasonable. Dalam hal yang seperti ini, kita kaitkan dengan panduan daripada Al-Quran, surah Al-Isra ayat 22 atau 23, yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Cara berbuat baik antaranya kita menziarahi mereka. Itu antaranya. Kerana berbuat baik dengan orang tua ni berbagai. Sama ada kita bantu keuangannya, sama ada kita mengajak dia berjalan ke apa ke, memenuhkan keperluan, menggunakan kata-kata yang baik. Cara berbuat baik.
Kemudian merapatkan hubungan silaturahim, sama ada dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan ibu bapa lebih digalakkan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran ada, dan tadi dah bawa ayat Al-Quran, hadis lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke syurga mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Artinya silaturahmi dengan keluarga, khususnya kepada ibu bapa, hendaklah dikekalkan. Tapi dalam isu yang ditanya, itu saya jawab secara umum. Dalam isu yang ditanya, adakah tiap-tiap minggu mesti ke rumah mak di Johor? Kalau ke sana, apa kurangnya agaknya? Apa disadvantage yang berlaku kepada isteri? Sebab dalam soalan ni tidak disebut sama ada dia pergi suami isteri ataupun dia pergi seorang. Jadi kalau dia pergi seorang, tinggalkan isteri kat rumah, itu kurang bijak lah. Tapi kalau dia pergi berdua, pergi hari Jumaat, balik hari Sabtu, agaknya isteri bekerja ke tidak? Bagaimana kerihatan isteri? Kerana isteri pun perlu rehat. Kadang-kadang isteri lebih suka kat rumah kerana hujung minggu lah, dia nak basuh, dia nak kemas rumah, nak sapu rumah dan sebagainya. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita kena lihat semua angle. Kita kena melihat semua sudut. Kita tak boleh kata it's right and this is wrong. Kita kena lihat semua sudut. Ini soalan jawab information dia lah. Saya pergi seorang kerana isteri cakap ada jam lah, dan dia tak kerja hari yang Okey, berikutnya. kita kena tanya, kerana saya pegang prinsip, apa pun saya akan taruh question mark yang besar sekali. Why? Kenapa dia tak nak? Kenapa, katalah, kenapa tak isteri saya tak nak pergi umpamanya? Tentu ada sebab. Antara yang boleh kita andaikan, mungkin hubungan dengan mertua belum kurang mesra. Mungkin dia hendakkan kalau ada anak-anak, takut anak-anak nak ulang kaji pelajaran dekat rumah mungkin terjejas. So kita kena cari why-nya dulu. Kalau kita tahu sebab, insya-Allah kita tahu jalan keluarnya. Katalah doktor bila dia nak berikan ubat kepada seorang, dia tanya kita, dia tanya untuk cari simptom, dia cari tanda-tanda penyakit. Tetapi dia tidak merawat kita berdasarkan tanda penyakit. Dia akan taruh skop dia apa semua, dia akan periksa, kalau perlu periksa darah, kalau perlu periksa air kencing, dia akan periksa air kencing kan. Dan baru dia akan sesuaikan ubatnya. Demikian juga kita. Apa juga problem, kita kena tengok kenapa. Bila tahu kenapa, insya-Allah kita tahu jalan untuk mengatasinya, itu paling penting. Soal dia memang hubungan di antara suami isteri itu perlu dijaga. Di samping itu hubungan dengan keluarga, dengan mak bapak yang melahirkan kita itu perlu juga dikekalkan. Sebab kalau seorang itu katalah kita hendak isteri kita datang jumpa mak bapak kita tiap-tiap minggu sekali, kenapa tidak pula agaknya kita bawa mak seminggu sekali datang pada kita? Atau kita hendak kita tiap-tiap minggu pergi rumah mak kita, adakah kita bawa isteri kita juga pergi rumah mak bapak dia?
Jadi fair itu yang penting lah. Jadi kalau kita tahu sebab, insya-Allah kita akan tahu jawapannya. Okey. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.